Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria ada penonton. Bersua pada pagi ini untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu bang rakaman yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama. Dan kita harapkan agar audio di luar sana dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya dan lakukanlah ya apa je tugasan yang diamanahkan pada pagi ini dengan baik sekali. Kita lakukan apa je tugas yang diberikan dengan lakukan penuh accountability dan juga dengan penuh keyakinan. Yang penting apa yang kita lakukan adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Audio saya kongsikan terlebih dahulu satu makluman di sini yang mana pada 4 September 2022 akan diadakan Tutongku Ceria yang akan diadakan di kawasan Pekan Tutong bermula seawal jam 6.30 pagi sehingga 5 petang dan pelbagai acara-acara menarik yang akan diadakan di Tutongku Ceria pada hari Ahad ini. Antaranya ialah senam robing, jalan santai, riadah berbasikal, jualan bazar satu kampung satu produk. Diadakan juga zon aktif program berdudun Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga diadakan rollerblade-a-thon, Amazing Race Bubble Blast, pameran reptilia dan burung helang dan banyak lagi. Jadi kepada auda yang mempunyai kelapangan masa, ambillah peluang ini untuk turun ke kawasan Pekan Tutong sama-sama memeriahkan Tutongku Ceria yang akan diadakan pada 4 September 2022 pada hari Ahad. Dan audio untuk seterusnya pula, mari kita saksikan bahan yang kami sediakan pada hari ini. Dalam menyumbang ilmu pengetahuan yang berguna kepada masyarakat dengan tujuan bagi membolehkan para belia, muslimah masjid dan orang ramai meningkatkan dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu fardu kifayah. Pelbagai inisiatif khususnya yang dapat dibuat oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid bagi memeriahkan lagi aktiviti-aktiviti yang berkebajikan yang dapat diungkayahkan di masjid. Sehubungan dengan itu, antara salah satu inisiatif yang dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid Kampung Telisai adalah dengan mengungkayahkan bengkel fardu kifayah kepada para jemaah dan juga penduduk kampung. Bengkel fardu kifayah tersebut memfokuskan mengenai tata cara dan pengurusan jenazah yang mana ia merupakan suatu ilmu fardu kifayah yang perlu dipelajari bagi setiap muslim. Mayat terlebih dahulu jika sekiranya ada benda kotor di dalam perutnya sebelum menyiram badan mayat. Ini pun ada tekniknya juga. Namanya meruang atau isi pelpal itu terus makan. Tapi tetap dok, kadang-kadang waktu kematian ada dipaksa-paksa. Amal yang ada itu saja sebenarnya. Kadang-kadang orang dipaksanya habis-habisan untuk tidak perlu. Jangan disedih ya. Ketua pembantu yang memandikan mayat itu hendaklah menyiram air yang banyak dan membersihkan benda-benda yang keluar. Misalnya kadang-kadang boleh dia menggunakan kaedah gayung, boleh dia menggunakan yang paling sana pakai hosnya, hos itu biasa mengalir. Misalkan nanti arah pakaian itu macam-macam maksudnya disukkan dari bawah. Seorang pembantu itu megang hos, seorang tukang mandi itu menggusok arah pembantuannya kan dapat keluar dari satu. Itu maksudnya. Nanti vertikal baru kita ditawan. Nomor 3, setelah perutnya dikosongkan dan dibersihkan benda-benda yang keluar daripadanya. Cara membersihkan mayat sebelum memandikannya. Setelah selesai orang yang memandikan itu hendaklah membuka percakapan yang membalut tangan lalu membersihkan tangannya. Maksudnya peraca ataupun kain yang kita dibuat di tangan kiri tadi itu pakai tali membusuk itu satu kamah kata. Lepas kamah sekarang dibuang, ambil peraca yang baru itu kain baru itu di itu. Ini semestinya kapur barus. Yang penting hukumnya sampaikan air ke seluruh badan. Itu yang sebenarnya. Walaupun itu dah cukup dah 3 kali. Karena kadar air 9. Kenapa macam itu? 3 air sabun. Yang pentingnya Islam, syariat Islam, sampaikan air ke seluruh badan. Antara objektif bengkel ini diadakan adalah bagi mendedahkan ataupun memberikan tentang pengurusan
memberikan ataupun mendedahkan ilmu tentang pengurusan jenazah yang tepat dan seiring dengan syariat Islam kepada seluruh peserta serta memberi inspirasi kepada peserta-peserta yang mengikutinya untuk mengongsikan ilmu tersebut, ilmu yang dipelajari nanti kepada ahli keluarga khasnya dan masyarakat amnya. Dan ianya disasarkan kepada seluruh penduduk daerah Tutong yang terdiri daripada warga, ahli jawatan kuasa masjid, muslimah, ataupun individu ataupun peserta-peserta yang berkeinginan untuk mengikuti ataupun menimba ilmu tersebut. Alhamdulillah, dengan adanya aktiviti yang bermanfaat ini, iaitu pengurusan jenazah, harapan saya mudah-mudahan ilmu yang didedahkan dapatlah sedikit sebanyak kita ni menimba ilmu, lebih-lebih lagi sekiranya keberadaan kita ni misalkan ada kematian daripada ahli keluarga. Jadi kita ni tidak merasa panik untuk apa tindakan kita ni selanjutnya untuk pengurusan jenazah ini, insya-Allah. Pembentangan kertas kerja mengenai bengkel fardu kifayah disampaikan oleh Imam Masjid kampung berkenaan dan diikuti dengan bengkel amali yang memberi tunjuk ajar kepada para jemaah mengenai tata cara dan pengurusan jenazah dengan betul untuk memberikan lebih kefahaman kepada para jemaah. Majoriti para jemaah yang mengikuti bengkel tersebut menjelaskan bahawa bengkel fardu kifayah sebegini sememangnya sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat menghalusi asas-asas fardu kifayah. Mesti diadakan setiap tahun lah bengkelan ini untuk menggalakkan lagi penduduk-penduduk kampung, terutamanya di Telisai lah, untuk mempelajari fardu kifayah ini dan kepada anak-anak muda lah, untuk menyambung orang yang lama, jadi generasi barulah untuk mereka belajar cara-caranya. Kalau orang meninggal, kadang-kadang susah mencari, bukan susah mencari apa, kadang-kadang pengapai, kadang-kadang yang bagian pejabat agama, kadang-kadang sibuk, jadi bagian kampung ada, jadi senang sedikitlah, indah orang panik mencari ke sana kemari. Jadi kami sebagai pengapai kampung, kalau ada panggilan kami segera membuatlah. Apa gunanya kita ni belajar ilmu tentang fardu kifayah ni supaya mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas seperti menguruskan jenazah, mengkafankan, memandikan dan seterusnya dikebumikan. Pentingnya golongan belia sekarang untuk maju ke hadapan untuk mempelajari fardu kifayah, supaya indah orang kalang kabut kalau mencari pengapai. Harapan saya bengkel seperti ini boleh diadakan selalu kerana ia dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas dan menghalusi asas-asas fardu kifayah. Bengkel yang menjurus kepada ilmu fardu kifayah ini dihasratkan untuk dapat memberi panduan dalam melahirkan masyarakat yang mendalami ilmu agama dan dapat melaksanakan tuntutan agama dalam kehidupan. Biada itulah dia bahan yang kita dapat saksikan bersama antara kegiatan keagamaan yang diadakan di Masjid Kampung Telisai memfokuskan kepada bengkel fardu kifayah dan sudah pasti fardu kifayah ini, ilmu pengetahuan fardu kifayah ini perlu kita memperkuatkanlah ya bagi seorang Muslim.
agar kita tidak ketinggalan ataupun kita tidak mengetahui mengenai dengan ilmu fardu kifayah ini. Jadi memang ada baiknya juga diadakan ataupun diperbanyakkan lagi bengkel-bengkel fardu kifayah ini memfokuskan kepada ilmu pengetahuan fardu kifayah, kerana ilmu serupa ini adalah amat diperlukan sebetulnya dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita berpisah, satu lagi maklumat yang saya kongsikan di sini. Bagi adik-adik kita yang mungkin tidak berlaku untuk melancong ke luar negara dan ingin mencari aktiviti yang dapat dilakukan di dalam negara, bolehlah mengikuti program cuti sekolah penggal kedua yang akan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada 5 hingga 11 September 2022 bermula jam 9 pagi sehingga 4 petang. Pelbagai aktiviti diadakan mengikut tarikh berikut seperti 5 dan juga 6 September 2022 akan diadakan tunjuk cara melukis kartun dan komik dari bahagian pelukis Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada 7 September 2022 diadakan pengenalan bahasa isyarat dan juga jualan produk daripada Pusat Bahagia. Dan seterusnya pada 8 September diadakan permainan tradisi Brunei. Pada 10 September pula diadakan treasure hunt. Pada 11 September diadakan peraduan mewarna dan juga kahut. Pelbagai aktiviti menarik yang dapat diikuti oleh adik-adik kita pada 5 hingga 11 September 2022 di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Biar itu sahaja yang dapat dikongsikan pada pertemuan kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain keluaran. Dan untuk itu kita kembali bersama rakan setugas. Akhir kalam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.